Terima kasih Tuhan yang dipertua. Untuk meleman Dewan yang mulia ini dan ahli-ahli yang berhormat, Kerajaan Semimangnya bimbang, prihatin, dan sentiasa memberi perhatian ke atas tindakan-tindakan provokasi yang membangkitkan kebencian terhadap agama dan kaum. Oleh yang demikian, kerajaan sentiasa peka menjaga perpaduan dalam usaha memastikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Banyak program Tuhan yang tertua yang kita jalankan untuk memantapkan lagi solidariti dan perpaduan nasional kita. Tetapi dalam pada yang sama saya hanya akan menyinaraikan beberapa program utama yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Antara langkah yang diambil bagi menangani masalah hubungan antar kaum adalah seperti berikut. Pertama, menggalakkan rakyat berbagai kaum terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kejiranan melalui 7.203 kawasan hukum tetangga di seluruh negara yang boleh menyumbang kepada peningkatan interaksi di kalangan rakyat kita. Berikutnya yaitu B, mewujudkan penghayatan kepada pelajar-pelajar sekolah dan pelajar-pelajar universiti mengenai prinsip-prinsip hukum negara melalui 6.068 kelab rukun negara di peringkat sekolah rendah dan menengah dan melalui 143 sekretariat rukun negara di IPTS dan IPTA. C. Menjalankan perkongsian strategik bersama institusi-institusi pengajian tinggi untuk menjalankan kajian dan penyelidikan mengenai usaha-usaha meningkatkan hubungan etnik dan perpaduan nasional. Berikutnya yaitu D, menganjurkan lebih banyak sesi perbincangan bengkel atau dengan izin Tuan Speaker, contestation of ideas dan perdebatan bagi mengupas isu berbangkit dalam hubungan antara kaum. I, menggalakkan penglibatan mahasiswa IPTA, IPTS di dalam program My Internship, di mana pelajar Bumiputra berpeluang menjalani latihan industri di syarikat-syarikat bukan Bumiputra. Program latihan industri My Internship ini atau industri perpaduan dijalankan sebagai kaedah menggalakkan silang kerjaya untuk pengukuhan perpaduan dan penggalakan silang budaya atau cross cultural serta penerimaan antara kaum atau dengan izin lagi interrace. Malahan program ini telah diangkat sebagai sebahagian daripada agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputra oleh EPU. Berikutnya yaitu F, Tuan Dipertua, usaha menggalakkan keharmonian agama dan persepahaman di kalangan penganut-penganut agama dilakukan di bawah naungan jawatan kuasa mempromosikan persepahaman dan keharmonian di antara penganut agama atau JKMPA untuk memupuk persepahaman. Kerajaan secara berterusan meningkatkan persepahaman di kalangan penganut agama melalui JKMPA dengan mengadakan dialog. Hari kemarin Tuan Yang Dipertua, saya juga telah menghadiri satu dialog yang ada berhubung kait dengan interfaith. Dialog keagamaan di kalangan penganut-penganut agama
terutamanya dengan bantuan dan kerjaan-kerjaan NGO yang ada hubungan kait berkaitan dengan keagamaan. Selain daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, usaha-usaha kementerian lain seperti penganjuran, seperti diketahui oleh orang umum, Majlis Rumah Terbuka oleh Kementerian Pelancongan, Camp Unity di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan di bawah Kementerian Pelajaran adalah usaha-usaha untuk memastikan perpaduan rakyat Malaysia sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, sentiasa dipelihara Tuan Yang Dipertua. Oleh yang demikian, saya percaya bahawa melalui langkah-langkah yang saya sentuhkan sebentar tadi itu, keharmonian dan perpaduan akan dapat terus dipupuk, keamanan dan kebahagiaan dikekal untuk manfaat rakyat dan generasi yang akan datang, selaras dengan hasrat wawasan negara dan gagasan satu Malaysia. Sekian. Yang Muhammad Jelun. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Kita sedar bahawa lembaran sejarah negara telah pun membuktikan kebebasan bersuara yang tidak rasional, melulu dan emosional telah mencetuskan perselisihan antara kaum dan juga telah mendatangkan ketidakstabilan kepada negara. Dan akhir-akhir ini kita melihat pelbagai insiden yang telah tidak silu-silu, tidak segan-segan menghina agama, menghina raja-raja, menghina antara kaum. Kita juga melihat, mendengar isu-isu berkaitan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, bulan puasa, sambutan Aidilfitri, Thaipusam. Malahan ada isu-isu berkaitan dengan kepala babi di masjid, ada isu yang mencabar untuk membakar bendera, membakar gereja, dan ada juga berkaitan dengan provokasi untuk mengeluarkan Sabah dan Sarawak dari Semenanjung dan dari Malaysia. Jadi soalannya ialah macam mana kita nak tangani? Adakah kita nak tunggu sampai ianya berlaku semula kejadian tersebut? Jadi dalam pantun berbahasa Inggeris sikit yang Tuan Yang Dipertua, Newton's law kata, when there is action, there will be equal and opposite reaction. Human psychology kata, when there is provocation, there will be reaction. When there is reaction, it leads to friction. When there is friction, it can lead to commotion. Jadi soalannya ialah, apakah kerajaan telah pun menjalankan kajian kesan terhadap penghapusan akta-akta yang telah menjaga keharmonian negara selama ini, antaranya ISA dan juga EO, terhadap apa yang sedang berlaku pada hari ini, dan apakah kerajaan berpuas hati dengan langkah-langkah yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, contohnya mengadakan kursus, menjalankan aktiviti rumah terbuka dan sebagainya, dan adakah kerajaan melihat bahawa ini dah cukup untuk menjamin keharmonian negara di masa depan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Berhubungan dengan soalan yang sama ada kajian akan dijalankan berkaitan dengan penghapusan ISA dan sebagainya. Ini bukan dibuat bidang kuasa saya. Tetapi yang kami boleh buat di bawah JEPNIN ini ialah untuk meneruskan beberapa program yang kami percaya memberi kesedaran kepada rakyat kita yang begitu matang sekali, agar tidak membuat sesuatu yang kita pikir memutuskan sesuatu yang tidak sehat. Dalam pada masa yang sama, saya ingin menyentuh 1-2 program lagi yang sepatut kita sama-sama hayati. Kita bukan bermula dengan anak-anak kita sejak untuk menanam semangat untuk memahami di antara satu dengan yang lain
dan memahami apa artinya perpaduan. Tapi di kalangan masyarakat kita sendiri, kita juga mempunyai beberapa program tertentu, seperti program bersama rakyat. Program ini, seperti saya katakan tadi itu, ialah terlibat dialog meja bulat, round table conference, perjumpaan tertutup, dan pendampingan awam. Dan salah satu program yang kita sentiasa menjalankan ialah program Sayangi Community. Inilah semua antara program-program yang kita adakan supaya kita sadari betapa pentingnya bagi kita untuk bersatu padu. Oleh karena dalam diwan yang mulia ini saya ada pernah bercakap, ya, unity itu begitu penting sekali, oleh karena ia merupakan satu situasi bagi kita untuk mengemudikan negara kita ini ke negara yang maju. Nah, saya bercakap sedikit tadi berkaitan dengan program Sayangi Community. Ini sebenarnya kita tumpuh ke dalam 22 kawasan hotspot yang kerap kali mungkin berlaku jenayah, seperti yang disentuhkan oleh yang berhormat sebentar tadi, pecah rumah lah, gangsterisme, dan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kawasan tumpuan hotspot ini yang kita boleh sangka yang boleh melakukan beberapa perkara yang tidak sehat ialah kawasan perumahan kos randa, projek perumahan rakyat, dan perumahan awam. Jadi saya ingin menyatakan sekali lagi di sini bahwa tugas Jetnin ini ialah untuk membuat pendamaian, membuat kesadaran kepada rakyat, supaya kita boleh bersama-sama untuk memajukan negara ini. Sekian. Ya, yang mau merantau panjang. Datuk Yang Di-Pertua, soalan tambahan saya. Saya ucap tahniah di atas usaha yang dibuat oleh kementerian untuk memastikan keamanan, kesepaduan di antara kaum dan agama dalam negara kita. Cuba saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, apa usaha untuk kita menangani isu rasa curiga ataupun rasa sangka yang tidak baik sehingga menyebabkan ada kes yang terakhir, yang terbaru, beberapa guru terutama di kalangan guru agama, di kalangan ustaz-ustazah yang mengajar di Sarawak khususnya difitnahkan seolah-olah mereka ini menyebabkan ada pelajar yang masuk Islam. Sedangkan apa yang berlaku kita dapati yang sebenarnya ialah kes yang berlaku ini kerelaan pelajar itu sendiri. Dia telah memberitahu kawan-kawannya dia berhasrat masuk Islam dan dia berjumpa dengan gurunya. Akhirnya apa yang saya dapat maklum ialah ugutan kepada guru-guru agama. Mereka sekarang ini dalam keadaan takut dan tak selesa kerana mereka difitnah dengan viral-viral yang palsu mengatakan bahawa mereka memaksa, sedangkan itu tidak berlaku. Jadi sejauh mana perbezaan agama, perbezaan kaum yang kita semua telah selama ini sejak merdeka lagi kita telah hayati bersama, yang sepatutnya tidak berlaku sebegini, yang boleh kita melihat jauh ke depan untuk melihat bahawa sebenarnya tidak ada paksaan dalam mana-mana agama, dan supaya tidak timbul lagi resah gelisah di kalangan ustaz atau ustazah yang mengajar terutama di Sabah dan Sarawak takut menjalankan tugas mereka sebagai guru dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama. Minta penjelasan. Terima kasih atas soalan itu. Dan sebenarnya soalan itu memang relevan sekali oleh karena banyak cerita ini, di mana banyak guru-guru agama yang dituduhkan daripada Semenanjung datang ke Sabah dan Sarawak untuk memaksa orang mau tukar agama. Pertamanya saya ingin menyentuhkan di sini ialah termaktub dalam perlembagaan ini dikatakan kebebasan agama. Tapi lain-lain agama itu juga dibebas untuk dipraktikkan oleh orang yang sukarela, yang betul-betul ingin mengikuti sesuatu agama itu. Dalam pada masa kita untuk menjalankan tugas ini, maka saya percaya dan saya juga percaya semua ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini bersetuju bahwa
pemilihan agama ini ialah dengan pilihan sendiri, dengan kesukarelaan, tidak ada paksaan dan sebagainya. Selagi ada paksaan, saya percaya memang ia menimbulkan cerita yang tidak baik. Jadi saya sebenarnya tidak berapa pasti, tapi di Sabah pun ada juga berlaku seperti ini. Tetapi semangga yang saya tekan di sini ialah kalau kita menjalankan tugas kita sebagai preachers of agama adalah diharap sangat bahwa ia diberi kepahaman, dan kalau dengan sukarela dia ingin mengikut sesuatu agama itu, bagi saya tidak ada apa-apa kan. Oleh karena itu tidak menimbulkan sebarang apa masalah di antara kita. Terima kasih.